Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Fa inna asdaqal hadits kitabullah khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin-nar. وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dapat bersama pada malam ini. Sebelum kita masuk pada kesimpulan, ada dua perkara lagi dan nak sebut juga lah yang berkait dengan ketegasan sahabat dan para salah lah. Seperti mana yang saya sebut sebelum ni, sebenarnya sahabat itu masuk dalam salah juga. Misalnya satu riwayat daripada Mujahid, an Mujahidin qala dakhaltu ana wa Urwah ibn Zubair al-masjid fa idza Abdullah ibn Umar jalisun ila hujrati Aisyah wan nas yusalluna ad-duha fi al-masjid fasa'alnahu an salatin faqala bid'ah. As-sahihul Muslim. Maksudnya Mujahid berkata, saya dan Urwah bin Az-Zubair telah masuk ke dalam masjid. Pada ketika itu Abdullah bin Umar ni mana anak Sayyidina Umar lah. Jadi Abdullah bin Umar yang sedang duduk menghala ke bilik Aisyah, dan orang ramai sedang salat duha di dalam masjid. Oleh kerana bilik Aisyah ni bilik Nabi lah. Jadi dia dekat dengan ruangan itu imam. Seperti imam ni dia ada pintu kecil, khawqah dia panggil. Kalau kita tengok dalam sejarah dia ada khawqah, mana pintu kecil. Nabi bila tubik daripada bilik dia tu, dia pergi ke tempat tu imam lagi. Sebab dia ada bilik kecil. Jadi disebut dalam riwayat ini, Ibnu Umar ataupun Abdullah bin Umar ini, anak Sayyidina Umar ni, dia sedia duduk, maknanya dekatlah menghala ke bilik Aisyah, dan orang ramai sedang salat duha dalam masjid. Maka kami tanya, iaitu Mujahid sebutlah, kami tanya tu maknanya dia wakil, dia yang bercakapnya. Jadi dia tanyalah Ibnu Umar tentang keadaan salat orang ramai yang sedang semaya duha dalam masjid itu. Jadi di zaman dia ni disebut dalam syarah asar ini, disebut bahawa zaman dia ni ramai di kalangan yang tidak sahabat lah, yang pakat pergi semaya duha di masjid. Duduk rumah walak-walak pergi semaya duha di masjid. Sebab tu kami tanya tu, kata Mujahid, kami tanya Ibnu Umar. Tentang keadaan solat mereka. Lagu mana ni solat mereka? Biasanya Nabi buat di rumah. Lepas tu pakat mari buat masjid ni lagu mana ni? Semaya duha ni berkait dengan duha. Walaupun dalam riwayat ni tidak disebut panjang seperti yang saya sebut tadi, tapi semaya ni ada semaya duha buat di masjid. Itu poin dia dalam hadis ni. Jawab Ibnu Umar, dia kata bid'ah tu kata Ibnu Umar. Jadi bila dia lihat mana orang itu, bahkan dalam syarah ada disebut kisah ni berlaku ni, mana ada setengah sampai ke pengetahuan dia, kata buat semaya jemaah, ada dikatakan begitu, duha secara berjamaah, ada disebut gitu lah. Tapi dalam hadis ni, dalam asar ini tidak disebut. Maka Abdullah bin Umar kata bid'ah. Gitu. Jadi apa maksud bid'ah itu? Apa maksud bid'ah semaya duha ni bid'ah kau? Imam Nawawi mengulas perkenaan kata-kata Ibnu Umar ni. Jadi kalau kita tengok, Imam Nawawi dia ada ulah asar ini. Dia ada teks. Ini saya mari teks Arab dalam kitab asal. Dalam kitab asal ni disebut. Cuma saya terjemahlah supaya tidak jadi panjang. Kata Imam Nawawi, dia kata kalulah sah. Ni mana kalulah sah, kalulah betul Ibnu Umar kata sembahyang duha tu bid'ah dasar pada asar tadi,
Maka kita kena pakar, kita kena tanggungkan makna, kita kena faham bahawa yang dimaksudkan salat duha itu bid'ah, bukan zat semaya itu, kata Imam Nawawi, bukan semata-mata semaya duha itu tidak, tetapi yang dimaksudkan oleh Ibnu Umar, kata Imam Nawawi, adalah semaya duha di masjid wat tazahur biha, dan berlebih-lebih tunjuk-tunjuk lah semacam syiar. Kayak syiar di masjid, mari semaya fardu asalnya. Jadi Imam Nawawi kata kerana mari buat di masjid, mari buat di masjid dan buat tu dengan nyata macam satu syiar supaya semaya fardu dan nampaknya. Itu kata Imam Nawawi. Hak tu yang dimaksudkan oleh Ibnu Umar tu, kerana berdasar kepada pengetahuan sahabat, semaya duha ni asalnya Nabi buat di rumah. Memang Nabi buat di rumah. Jadi kalau hak semaya hak Nabi buat di rumah, tiba-tiba pergi buat di masjid secara tetap pula, kata Imam Nawawi dalam teks ini, maka itulah yang dimaksudkan bid'ah oleh Ibnu Umar. Jadi bid'ah itu dari segi kaifiyat dia panggil. Bukan zat semaya itu tak. Semaya tidak, tapi cara pelaksanaan semaya itu bid'ah. Ini bid'ah dari segi praktikal. Bid'ah dari sudut tatbiqiyah dia panggil. Betul dah semaya itu jalan dah. Sabit. Tapi buat cara buat tak kena, tepat tu tak kena. Sebab itulah ulama dia faham. Maknanya kita nak melakukan ibadat ni, bila ibadat tu sabit, dia kena tengok pula dari sudut bentuk Nabi buat, musim mana, tepat mana, masa mana nak buat, kena tahu juga. Seperti perlu dia tahu hukum perbuatan, hukum semaya duha, maklum dah. Tapi bila mari buat di masjid, bahkan dia sebut sini, Imam Nawawi sebut ni, dia kata buat tu secara muazabah. Secara muazabah buat di masjid, buat dengan tetap di masjid. Tu tak boleh. Duduk rumah molek-molek tu mari semaya duha, apa? Ada kelebihan semaya duha di masjid. Kalau tidak masuk gitulah, misalnya kita bila-bila lalu kita singgah, takut dah habis waktu duha misalnya. Tu tak apa. Ni dak ni. Memang walaupun tak sebut dengan mulut, seolah-olah ada terasa dalam kalau buat masjid lebih afdal semaya duha. Tu tak boleh. Itu maksud yang difaham oleh Imam Nawawi terhadap kata-kata Ibnu Umar ni. Imam Nawawi ni dia faham. Bila sahabat kata gitu, dia tak depuh. Imam Nawawi ni sebab dia faham kedudukan sahabat itu. Kedudukan sahabat tu dia faham. Sebab tu dia tidak kata tak betul Ibnu Umar kata, sebab dia faham sahabat tu siapa. Imam Nawawi sangat arif, tahu benar dia tentang sahabat. Sebab tu bila sahabat itu, ya ulah itu maksud dia nya. Tak kira lah Ibnu Umar tak tahu bahawa semaya duha tu Nabi ada buat. Hak dia kata bid'ah dari segi kaifiyat, cara pelaksanaan itu bid'ah. Gitu komentar yang dibuat oleh Imam Nawawi berkenaan dengan kata-kata Ibnu Umar tadi, orang hadut semaya ramai di masjid semaya duha tu dia kata bid'ah, itu maksud dia. Kerana Nabi SAW ada ke tidak Nabi buat semaya duha ni di masjid, ada ke tidak? Ada ke tidak? Sekali ada. Imam Nawawi kata ada. Tetapi Nabi buat tu tidak buat sama-sama, dia buat beberapa kali saja. Lepas tu memang maklum di kalangan sahabat Nabi buat di rumah. Sebab itulah Imam Nawawi kata, Ibnu Umar kata tadi, sebab kalau tu nampak buat tu secara muazabah, bahkan tazahur, jadi nampak semacam kalau orang baru-baru masuk Islam, memang dia akan faham perbuatan itu duha kena buat masjid, dia akan faham gitu. Faham gitu tu tak betul. Sebab tidak lagu tu kehendak Nabi SAW. Mana kalau orang baru-baru masuk Islam, dia akan tengok cara perbuatan lagu ni, dia akan kata kena semaya duha di masjid lah. Boleh dipaham gitu. Sedangkan hak Nabi-nya beberapa kali saja Nabi buat di masjid. Lepas tu Nabi tak buat. Nabi buat di rumah. Itu maksud Ibnu Umar kata bid'ah. Jadi tujuan kita sebut ni, supaya biar kita boleh faham bagaimana tanggapan sahabat itu. Sahabat faham tu bid'ah tu apa dia. Bagaimana cara sahabat faham. Dari Imam Nawawi pun faham boleh. Dia faham boleh. Seperti mana yang sahabat faham. Satu perkara lagi berkait dengan selepas kematian. Misalnya dalam kitab ada disebut, ini saya petik dalam kitab dalam jilid pertama, muka surat 278. Saya baca teks Arab dia. Kata Imam Syafi'i sendiri, wa akrahul ma'tam wahyal jama'ah wa illam yakul lahum buka'
fa inna dhalika yujaddidul huzna wa yukalliful mu'tah. Jilid pertama 278. Kata Imam Syafi'i, saya tidak suka perhimpunan, yakni berhimpun ramai-ramai kerana nak menghiburkan keluarga semati. Walaupun tiada tangisan seperti jahiliah, tapi semata-mata berhimpun itu saya tak suka, kata Imam Syafi'i. Kerana apa? Nikah ni kalau kita tengok maksud dia ni selepas selesai dah diuruskan jenazah tu. Tiba-tiba berhimpun lagi. Beberapa hari dia sebut sini 3-4 hari, 1 hingga 3 hari tu. Saya tak suka dia kata. Saya benci, akrah saya benci lah. Kerana perbuatan itu yujaddidul huzn, memperbaharui kesedihan dan membebankan dari segi menyediakan makanan. Jadi bila ramai-ramai tu terpaksalah keluar rumah tu, keluarga semati tu terpaksa buat makanan pula. Oh kita ni malah lembu. Ya, malah lembu. Saya pernah hadir lah. Pernah hadir kita pergi ziarah dalam bulan Ramadan. Dalam bulan Ramadan. Mana sedikit saja kalau berlaku lagi daripada sunnah ke dia menyusahkan apa. Dalam bulan Ramadan. Dia mati malam tu saya pergi pagi tu nak pergi ziarah. Kita lah kena sekeluarga kena. Jadi bila pergi tu terlewat, jadi anak-anak dia tu balik dalam bulan Ramadan. Balik tu cuma belotel lagi aku. Muka boleh puasa. Puasa, muka boleh puasa. Lepas tu duduk sebentar tu, saya tanya nak pergi mana? Nak pergi malah lemu. Nak pergi malah lemu. Kata tak sah lah. Malah nanti lepas ni, nanti tak sah. Tak boleh kata. Jadi benda tu kita tengok, itulah yang dimaksudkan oleh Imam Nawawi, Imam Syafi'i ni. Beban ke tu? Beban. Saya tak suka dia. Ini kenyataan ni kenyataan Imam Syafi'i sendiri dalam kitab dia. Sebaliknya dalam muka surat sebelah, kalau dalam kitab tu dalam muka surat sebelah tu dia sambung ni. Saat ni muka surat 277 ni ada muka surat yang sama. Dalam muka surat yang sama 278 juga. Sebaliknya Imam Syafi'i menganjurkan. Selepas dia sebut tu dia kata wa tadi wa akrah, saya benci. Selepas tu dia sebut wa uhibbu, saya suka. Li jiranil mayyit aw dhi qarabati an ya'malu li ahli al-mayyit fi yawmi yamut wa laylatihi ta'aman yushbi'uhum. Fa inna dhalika sunnatun wa dhikrun karim wa huwa min fi'li ahli al-khair qablana wa ba'dana. لأنه لما جاء نعي جعفر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوا لآل جعفر طعاما فإنه قد جاءهم أمر يشغلهم. Saya lebih senang, saya lebih suka jiran si mati atau kaum kerabat dia menyediakan makanan yang mengenyangkan kepada keluarga si mati sehari semalam, kerana ia adalah sunnah. Kerana ia adalah sunnah terang disebut oleh Imam Syafi'i, kerana jira-jira ni. Bahkan kalau kita tengok dalam kenyataan lain, kenyataan Imam Suyuti sendiri, dia tambah lagi lebih daripada Imam Syafi'i ni. Kalau Imam Syafi'i sebut molek sunnahnya jiran atau kaum kerabat, anak-anak lah, hak jauh kau dekat tak kira. Tapi dalam kenyataan, misalnya dalam kitab Al-Amru bil Ittiba' wan Nahyu 'anil Ibtida' itu, kitab Imam Suyuti itu, dia tambah lagi. Dia kata orang jauh, orang tak kenal, tak apa. Tidak ada beranak pun tak apa. Molek lagi. Masuk dalam sunnah lagi. Kata Imam Suyuti. Misalnya kita, mari, lepas tu kita duduk di hotel ke, atau duduk di chalet mana-mana, atau duduk di penginapan. Kita tahu. Orang sebelah kita tak kenal pun. Dia berlaku kematian. Kita ni tak kenal, cuma kita mari sebagai musafir. Kata Imam Suyuti, molek boleh sunnah juga. Kita sedia kepada dia, buat peruntukan untuk dia makan sehari semalam ataupun lebih pada tu. Kita buat orang lain suka cakap. Berdasar pada hadis Ja'far itu, kata Imam Syafi'i. Molek itu sunnah wa zikrun karim. Bahkan itu adalah suatu kita kata zikir yang baik, zikir yang mulia, ingatan yang mulia. Molek itu. Dan itu merupakan fi'li ahli khair. Perbuatan kita sapok beberapa hari makan minum keluarga si mati kita yang tidak berlaku kematian bagi keluarga kita ni, itu adalah perbuatan ahli khair, orang-orang baik. Itu perbuatan orang-orang baik, kata Imam Syafi'i.
Kerana berdasar pada hadis Ja'far ni lah, bila berlaku kematian pada Ja'far, keluarga dia, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suruh sahabat menyediakan makanan untuk keluarga Ja'far kerana telah datang perkara yang menyusahkan kepada mereka. Sibuk ni lebih banyak sibuk hati lah, bila mati ni hati jadi sibuk. Kelam jadi hati. Jadi moleklah kita menyediakan makanan kepada dia. Sebab itulah kalau kita bui duit, lebih-lebih ke kalau dia susah, kita sediakan, orang panggil dalam istilah kita duit nawak ke, ya tu tak apa, molek tu boleh membantu dia. Kalau dia tu susah lah, kalau dia tu susah tu molek. Ini juga dalam kitab muka surat yang sama disebut gitu. Jadi mana Imam Syafi'i itu dia faham dasar pada hadis Ja'far itu. Begitu juga Imam Suyuti pun sebut begitu juga. Di bawah tajuk khusus al-ijtima' fil ma'kam. Mana berhimpun ramai-ramai di tempat perjamuan itu, jamuan makan selepas kematian, itu maksud makam itu. Kenduri arwah lah kita kata. Mana lagu mana? Kata Imam Suyuti sebut. Jadi kitab dia ni mudah nak dapat kita al-amru bil ittiba' wan nahyu 'anil ittiba'. Tiba ni kitab dia mudah nak dapat sebab dia ada dalam internet. Ada bentuk PDF tu mudah nak dapat. Cuma terjemahan ke Melayu wallahu alam lah ada ke tak tu. Tapi kalau kita nak dapat kitab Imam Suyuti ni mudah, tidak payah. Dia kata wa minal bid'ah al-ijtima'u li'aza'il mayyit. Qala Syafi'i. Dia mari kata-kata Syafi'i. Qala Syafi'i radhiyallahu anhu. Hasani. Antara perkara bid'ah kata Imam Suyuti adalah berhimpun untuk memberi takziah terhadap kematian. Berhimpun ini selepas sesar dah mayat, ini maksudnya selepas sesar di urus mayat. Dia mari kenyataan Imam Syafi'i tadi. Maknanya kenyataan Imam Syafi'i tadi dalam kitab ini disokok oleh Imam Suyuti. Dia mari. Dia sebut tadi juga lah. Bahkan ada tambahan daripada Suyuti. Dia kata bukan tak semestinya hari mula-mula saja, dia kata. Imam Suyuti kata wa kadha ijtima'ur rijal 'ala al-qabr al-yawm ath-thani wath-thalith. Bahkan Imam Suyuti kata termasuk dalam bid'ah juga berhimpun orang jatuh, orang lelaki berhimpun di kubur hari kedua dan hari ketiga selepas kematian, duduk berhimpun situ. Kerana itu termasuk dalam tajdidul huzn, menyemarakkan perasaan sedih itu. Tak boleh. Itu kata-kata Imam Suyuti. Tak malak juga, tak semesti hari pertama kata Imam Suyuti. Walaupun Imam Syafi'i sebut hari pertama, tak mesti hari kedua, hari ketiga pun. Sebab zaman dia ni memang ramai jenis buat lagu tu. Hari kedua, hari ketiga tu dia pakat pergi beri pokok. Ini lagi berzikirnya, lagi apa tu. Imam Suyuti kata itu perkara bid'ah. Bid'ah tu kerana tak pernah dibuat. Ziarah kubur tu ada doa lah Nabi ajar kepada Aisyah diri. Ada tu. Ada doa boleh tengok dalam kitab ada tu. Dah sebab urut hadis tu Nabi pergi kubur pada waktu malam. Dia tidur, lepas tu dia bangun, dia teringat pada sahabat dia pergi kubur tengah malam. Dalam hadis tersebut Aisyah rasa-rasa dia mana tak ada Nabi. Lepas tu Nabi kelik. Aisyah tanya pergi ke mana, dia kata aku teringat pada sahabat aku pergi di kubur Baqi', kubur sahabat dia. Lepas tu dia suruh Aisyah pergi lah kubur molek lah. Tapi pergi baca lah doa ni, dia ajar doa ni. Ada dalam kitab, boleh tengok. Dalam kitab-kitab hadis ada disebut. Jadi bila kita anggap oleh kerana ziarah kubur ni ibadat, kita kena tahu lah. Bila kata ibadat, kita kena tahu bagaimana praktik Nabi SAW terhadap ibadat menziarah kubur. Molek ziarah kubur. Dalam hadis tersebut menziarah kubur ni tuzakkirul maut. Maknanya dia boleh mengingatkan. Tuzakkirukumul maut, dia boleh mengingatkan kamu pada kematian. Bila ingat mati ni jadi insah manusia umumnya gitulah. Dalam kitab I'anatul Talibin, Abu Bakr al-Mashhur bil Bakr bin Muhammad Syata ad-Dimyati. Dia ni mana tokoh Syafi'i. Kitab dia ni kitab tu yang menghuraikan tentang fiqh Syafi'i. Dia kata mana ni? Ni panjang dia sebut ni, cuma saya nak terima. Lepas tu kalau nak tu boleh ambil pendrive ni, boleh tengok sendiri lah. Dari segi rujukannya boleh lihat dalam kitab I'anatul Talibin. Kata Syekh Muhammad Syata ad-Dimyati, dia kata
wa yukrahu li ahli al-mayyit al-julus lit-ta'ziyah wa san' ta'am yujmi'una an-nas 'alayh lima rawa Ahmad an Jarir bin Abdullah al-Bajali qala kunna na'uddu al-ijtima'a ila ahli al-mayyit wa san'ihim wa san'ahum at-ta'ama ba'da dafnihi min an-niyah wa yustahabbu li jirani ahli al-mayyit walau ajanaba. Istilahnya panjanglah, saya terjemah lagi. Dia kata makruh kepada keluarga si mati mana duduk julus li ta'ziyah, duduk untuk ucapkan ta'ziyah, mana duduk lama lah melebihi had. Duduk sini makna lama melebihi had duduk di kubur tu, sehingga boleh jadi takut jadi hilang pertimbangan itu. Tak molek. Makruh. Gini makruh maknanya duduk untuk memberi takziah kepada keluarga si mati. Duduk untuk beri takziah kepada. Jadi benda ni dia sebut bawah tu, ni selepas selesai dah pengurusan jenazah itu. Selepas selesai. Jadi makruh. Dan buat makan ni untuk panggil orang ramai mari makan di rumah si mati. Hak siapa dia buat ni? Keluarga si mati lah. Keluarga si mati. Dia buat sembelih lembu misalnya, dia panggil orang. Ini dalam kitab i'anah yang ada sebut. Saya tidak nak kata itu, cuma kita nak nukil kata-kata dia lah. Dia kata makruh tu dibenci, tidak disukai. Kerana lepas tu ada riwayat daripada Ahmad yang diambil daripada Jarir daripada Abdullah al-Bajali. Kata dia, kita ni siapa dia kita ni? Sini maksud dia ni puak-puak tabi'in. Puak-puak kita tak suka. Bahkan puak-puak kita menganggap berhimpun ramai-ramai kepada keluarga si mati, dan mereka buat makanan pula untuk orang berkumpul di rumah dia tu selepas selesai penulisan jenazah, itu minan niyahah, termasuk dalam meratap. Ini kata dalam kitab i'anah. Bahkan sebenarnya disunatkan kepada jiran tetangga. Jiran tetangga maknanya jiran keluarga si mati tu. Walaupun dia orang ajnabi, tidak anak beranak, orang luar, tak ada hubung kait di segi darah dan keturunan, molek, ataupun semata-mata kenal sahaja, kenal apa tidak apa, tapi kenal. Kalau dia tidak jiran pun, tidak akarib pun, orang jauh pun, kalau dia tidak duduk di negeri si mati tu misalnya, tapi dia buat makanan keluarga si mati, buat makanan yang cukup kadar sehari semalam lah, dan wa'ai yulihu alaihim fil akli, dan dia mati yulihu ni bahasa Arab, kita desak makan lah, makan. Kita desak dia suruh makan makanan tu. Kepada keluarga semati yang tengah bersedih tu, kita macam kita galak lah. Makna sayulihu ni maknanya desak supaya dia makan. Sebab ada setengah-setengah orang tu bila kematian ke siapa tak makan lah, nak buat ibadat pun jadi tak selesa. Tu tak sila gitu. Molek kita desak dia makan sepuluh sekali. Pujuklah, kata pujuk supaya dia makan, itu molek sunnah. Bahkan dia sebut lagi dalam kitab i'anah ni, haram kita meraihkan orang yang melakukan ratapan kepada si mati. Kenapa halah meratap dalam konteks ayat sebut tadi? Tidak semestinya rambut, soyak baju. Berhimpun lagu tu kalau mengikut Imam Syafi'i sudah masuk dalam niyah, seperti mana yang disebut dalam kitab i'anah. Dia kata tak molek lah. Kerana kita meraihkan orang yang melakukan niyahah itu termasuk dalam tolong buat maksiat, menolong orang buat maksiat dia kira. Dan dia sebut lagi yang menjadi kebiasaan, mana ahli keluarga si mati itu menyediakan makanan, dia panggil orang ramai mari makan. Kata dalam kitab i'anah ini, dia kata hal ini termasuk bid'atun makruhah, bid'ah yang dibenci. Begitu juga kalau kita pergi diajak pun termasuk juga kita ni sebagai bid'ah makruhah juga, pelaku bid'ah makruhah juga. Kerana sudah sah, kerana sudah sahih, sudah sabit secara sah daripada Jarir radhiyallahu anhu dalam kitab Musnad Ahmad pada sebut, Sunan Ibnu Majah, Mu'jam Kabir pada sebut, kami yang ni para sahabat ni, Jarir ni mana sahabat ni, kami menganggap
berhimpun ramai-ramai di rumah keluarga semati. Dan mereka, yakni keluarga semati itu buat makanan untuk orang ramai makan di rumah dia tu. Selepas selesai diurus jenazah, termasuk dalam niat, kami, bukan saya, kami ni maknanya kami kumpulan sahabat. Ini harap boleh rujuklah kita I'anatul Talibin, boleh tengok situlah. Jadi persoalan ni saya dulu pernah masa belajar ni, kita tanya dia lah guru kita, okey nak kata boleh makan di rumah orang ada ni makan maksud jamu. Misalnya anak kelip pok dia mati, anak kelip juga dia makan nasi rumah pok dia, apa tak makan jamu lah tu, makan gitu tak apa. Pak maksud ni makan ni kenduri. Sebab tu kalau kita tengok dalam kitab misalnya kitab hak tulis hak kitab kuning lah, kita tengok hak kitab Jawi, kitab pondok lah misalnya di Fadani ya, kita tengok dia tarikh makan itu jamu kenduri jamu bukan makan biasa. Kau klik makan anak orang patut beli nasi makan lah misalnya, patut masak lah pula tu. Kalau tidak mati pun anak-anak kan dia buat gitu. Hak kebiasaan gitu tak apa. Bukan kata tak boleh makan, boleh. Cuma nampak khusus tu. Macam jamu ni pak kita ni sembelih lembu. Sembelih lembu. Saya banyak sebenarnya pengalaman misalnya tuk saya meninggal. Tuk saya meninggal. Jenazah tak duduk tengah itu. Tak selesai lagi. Mula saya terlibat juga. Jadi tuk lelaki ni bawa golok. Saya kena gimana bawa golok ni? Tak simpan lagi jenazah. Lagi melih lembu dulu. Sudah melih lembu, dia cara dia pun nak pergi cara jenazah nak pergi sepai kubur. Jadi mungkin dia tukar melih. Bawa lagi mereka kata cara lah tu. Tak cara. Jadi tak boleh lah dia kata tak boleh. Melih lembu sepai. Itu maksud dia. Nyawa ni nyawa tak boleh tu. Kita nak makan rumah mak kita, patut kita ni anak-anak biasa kita pergi makan. Patut kalau kita nak sekadar tu tak apa. Sekadar tu tak apa. Cuma kita sendiri, semua saya sendiri, minta maaf, ini yang kita sebut secara peribadi. Cuma saya sendiri, daripada kita mula-mula belajar hadis ni, kita nak perhatian ni, kita tak makan. Bila kita pergi ziarah, bila kita pergi tu, kadang-kadang kita pergi selepas dah sipar. Tu rumah tu biar air, kita tak payah kata, kita minum. Kita tak sih. Sebab kita nak amal zahir hadis ni. Kita memang takut jadi menyusahkan. Jadi tak perlulah maknanya kita dah tahu ya, kalau gitu kita buat rumah jiran dia. Kita buat rumah jiran dia, tak usah buat rumah dia. Jangan kita takwil tak terkalu. Takwil perangai je ni, takwil tak betul. Ni perangai pokok Nasara, pokok Yahudi. Jadi kena beringat. Jangan kena beringat dengan hadis. Kena beringat dengan hadis. Hadis ni benda kena beringat benar. Sebab kesan dia, kadang-kadang tak nampak zahir ni. Tapi dalam tu masalah ni, jadi ke hati. Hak tu Imam Ghazali sebut dalam kitab Ihya tu. Hak tu hak paling takut. Kalau kurang tangan tak boleh gerak ni, hak tu jelas nampak. Tapi kerah hati ni, dia hidup seorang juga. Tapi hati kerah. Payah nak terima kebenaran. Itu kesan orang ya, sama ada tolak hadis ataupun dia takwil hadis dengan cara yang tidak mengikut kaedah. Talib. Itu kena beringat lah. Baik, mungkin timbul persoalan lah. Lepas tu kita nak buat lagu mana? Okey, kalau kita tak ada agama mati sepotanya ya misalnya. Mungkin lah. Mungkin ada kalau kita akan kata begitu. Sebenarnya tak timbul. Sebab sahabat ni mati lama sama Nabi mati selepas Nabi terima risalah ni. Selepas Nabi umur 40 juga dapat satu umur 3 lama sahabat mati. Bukan tak ada pengalaman urus jenazah ni Nabi. Lepas tu Nabi buat lagu mana? Nabi cara pada anak-anak yatim, pada janda hak tu Nabi bela tu. Kalau patut cari suami. Kalau dia tu masih muda, jangan duduk sampai mati tak menikah tu. Kecuali memang dia tak sir. Ada juga manusia jenis dia terkenal pada suami dia. Hak tu dia lah. Tetapi dia tetap nak makan tu. Mungkin dia nikah itu tapi makan dia no. Kita cara bak pakaian dia. Anak yatim. Hak tu jelas. Memang Nabi buat gitu tu. Bahkan zaman Sayyidina disebut bila berlaku kematian anak yatim tu di senarai masuk dalam orang yang layak menerima harta Baitul Mal ni. Selalu. Kena buat. Jadi hak tu hak jelas. Kita buat tu cara tu. Jadi kesimpulan saya nak buat kesimpulan hadis ini. Kesimpulan pertama daripada hadis yang ke-28 ni, yang pertamanya pesanan dan nasihat akan meninggalkan kesan yang mendalam
jika dilakukan dengan penuh ikhlas dan bersesuaian dengan masa dan tempat. Kalau kita nak panggil pesan dan nasihat ni, memang benda tu termasuk dalam anjuran agama dan benda tu besar. Bukan disebutnya ad-dinun nasihah itu. Tetapi nasihat ni, sebab itulah kalau dia ada satu mata pelajaran yang khusus, orang belajar ni bagi kaunseling Islam misalnya. Kaunseling Islam, bagaimana cara kita nak nasihat orang, nak bimbing orang. Dia ada satu ilmu, disiplin ilmu yang khusus tu. Bapa tu dia jadi kena belajar khusus ni. Ini kalau kita nak menceburi bidang ni secara serius lah, nak menjadi pakar dalam bidang ni, dia kena mengaji khusus. Tapi benda ni kadang-kadang kalau tak mengaji, pengalaman kita tu dia ada juga ni. Tapi pokok mana pun asah dia dah sama dah ni. Pesanan dan untuk wasiat, nasihat dan sebagainya yang bersifat guna bahasa, guna lidah ini, memang dia akan ada kesan. Bahkan kesan itu kadang-kadang mendalam. Dia bergantung pada keikhlasan kita. Dia bergantung pada sesuai atau tidak masa kita beri nasihat itu, dan sesuai atau tidak dengan tempat itu. Banyak perkara kita kena tengok. Kadang-kadang benda molek betul benar, begitu tak nak royak. Kita kena apa tepat tidak sesuai. Kalau kita royak, benda molek pun jadi tak molek. Jadi di sini perlu satu kebijaksanaan. Perlu pada fatanah. Fatanah ni hadirat kena faham lah. Fatanah dia ada dua perkara penting dalam fatanah ini. Makna yang pertama, fatanah ini, pertama sekali, dia faham apa yang dia nak sebut tu. Dia jelas molek hukum dia. Dia jelas molek apa yang dia nak. Dia jelas. Yang kedua, dia tahu pula kesan royak, dia betul tu. Itu makna fatanah. Bertindak kesesuaian masa dan tempat itu dia tahu. Benda tu tentu dah molek. Dia tahu. Benda tu disebut hukum, dia jelas. Lepas tu dia tahu juga, dia ada pula ilmu lain, ilmu kaedah penyampaian. Jadi waktu yang disebutkan fatanatun Nabi itu, fatanah Nabi itu, Nabi ni jelas, Islam jelas menang pada dia. Kerana dia yang kira-kiranya wakil resmi. Dan Nabi ni satu tahu yang dia jelas juga. Dia tahu benar tempat mana sesuatu dia nak sebut. Dia tahu. Itu makna fatanah Nabi. Begitulah dalam kitab sebut dua unsur utama, rukun dia. Yang kedua, sunnah berkaitan perpisahan. Adalah berpesan dengan kata-kata nasihat yang boleh mendekatkan diri kepada Allah. Maknanya kalau kita nak pisah ni dalam keadaan yang munasabah lah. Buang anak pergi sekolah, tahu tak pisah lagu tu. Kalau nak pisah, tak apa ni pisah khusus misalnya lagi Mekah ke, anak lagi belajar, makan tahun lah baru balik. Atau masa lama ya. Jadi benda tu kita fikir sesuai. Orang panggil, terasa lah anak di sekolah, tidak terasa lah misalnya anak lagi kerja ke, lagi kerja jauh. Boleh jadi setahun tak balik sekali. Kelip gaya 2-3 hari balik. Itu maknanya perpisahan maksud gitulah. Ataupun nak pergi Mekah dengan jarak yang begitu jauh, walaupun tak lama 40 hari, tapi jauh tu. Tepat molek pula tu. Jadi sunnahnya kita pesanlah, sebut kata-kata yang baik, doa pada berlaku, kita minta dia doa kita. Sebab dalam hadis sebut orang musafir ni, maknanya antara doa dia berkat, antara doa berkat ni orang dalam musafir. Musafir kerana Allah. Kalau musafir nak tengok bola tu saya rasa kena siapa. Ini maknanya musafir ni kerana Allah lah. Kalau musafir ni tengok bola tu, wallahu a'lam, saya nak kata tak kena. Ni musafir ni kerana taat pada Allah. Kerana tugas misalnya. Itu ada disebut dalam hadis. Doa dia tu antara mustajab ni. Orang dalam musafir kerana Allah, taat pada Allah itu. Boleh kita minta dia. Boleh doa lah kita. Biarnya mudah-mudah tak ngaji, biar faham molek sunnah ni kita kata dah. Kita minta biar doa kita. Molek tu. Molek benar tu lagu tu. Bahkan termasuk dalam sunnah. Ini kesimpulan ni bukan saya buat ni. Ni kita petik dalam kitab ni. Mana ulama syarah hadis dia sebut kesimpulan ni. Yang ketiga, melalui hadis yang ke-28 ni juga kita dapat faham istimbak dia, kesimpulan dia bahawa mentaati pemerintah dalam aspek ma'ruf adalah wajib, manakala ketaatan dalam aspek maksiat, benda yang bersifat durhaka, bercanggah dengan hukum Allah adalah haram, tak boleh. Walaupun jadi mentaati pemerintah dalam hal ma'ruf itu wajib. Tetapi kalau dalam hal yang berkaitan dengan maksiat, benda itu haram, maka benda itu adalah haram. Benda itu tak boleh. Yang keempat, ciri-ciri khutbah Nabi adalah ringkas tetapi mendalam serta menepati maksudnya. Jadi khutbah Nabi ini memang dia ringkas. Cukup ringkas. Lebih-lebih kalau khutbah Jumaat. Sebab apa? Sebab dia menyentuh persoalan mingguan.
bila menyentuh persoalan mingguan, dia tidaklah banyak isu yang nak disebutnya. Minggu depan ada isu lain disebut. Jadi ringkas. Jadi orang pun tak ada jemu. Kalau mengikut ahli-ahli motivasi, kata manusia boleh buih tumpuan 1% ni setengah jam. Masuk lepas tu kat dia tak lain. Tak dia tu. Jadi Nabi ni, maknanya khutbah dia ringkas. Kalau kita tengok beberapa khutbah Nabi, dia memang ringkas. Tidak berjala-jala sampai orang jadi cemu. Tak boleh lah tu. Yang kelima, mukmin yang benar dan tulus hatinya akan tunduk, khusyuk dan berlapang dada apabila mendengar peringatan agama, yakni ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana orang mukmin yang benar dan tulus hatinya, dia akan tunduk, dia akan rasa. Sebab bila sebuah hadis, kalau hadis itu sahih, sebenarnya mana gala-ganti Nabi tu hadis tu Nabi lah tu. Nabi. Sebab tu kalau kita tengok dalam kitab, setengah-setengah ulama tu dia kata mujulah, dia kata kita kena bersyukur kita tidak duduk zaman Nabi. Ada setengah ulama dia kata kita jangan kita rasa Allah sedapnya sahabat boleh tengok Nabi. Tak. Sebab hak tengok Nabi ni lama juga kafir pun. Keluarga dia pun tak terima. Jadi kalau kita tengok dalam sejarah yang paling kuat lawan Nabi, Bani Hashim. Keluarga Bani Hashim itu anak-anak dia. Tak tu kuat sekali cengek ekor. Tak percaya Nabi, apa yang Nabi keluarga lah tu. Majoriti keluarga depan dalam peperangan keluarga Nabi lah. Mula-mula sekali. Jadi kalau kita duduk zaman itu, belum tentu lagi jadi sahabat. Sebab tu dia ulama tu tak usah fikir. Cuma pokok mana pun lebih kita tak tengok Nabi tapi sanggup mati kerana agama. Jadi bila kita dengar hadis Nabi, hadis yang sahih tu sini, aku kena beringat. Apakah kita ni, mana kalau kita ni ikut betul, mana supaya kita ambil PR kerana sahabat ni. Walaupun kita tidak sahabat, dia akan ada kelebihan lagi. Okey, ulama kata kelebihan orang kemudian ni, dia tak tengok sahabat, tapi dia suka sahabat kalau dia lari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu kelebihan tu. Kelebihan. Yang keenam, berdasar pada hadis ini juga, membuat persediaan rapi dan mantap untuk memberi kesan yang mendalam semasa menyampaikan ilmu adalah sunnah. Mana bila kita nak mengajar, bila kita nak kekek sama ada mengajar di masjid, ke di musalla, ke di sekolah tu, kita buat persediaan yang rapi. Mana baca, buat kajian, bersedia. Itu tu sunnah besar. Sunnah. Benar tu. Boleh pahala besar. Mengajar tu sendiri boleh pahala tu. Buat persediaan. Tu besar juga pahala. Dan itu sunnah juga. Yang ketujuh, mengabaikan sunnah, berani melakukan bid'ah dalam hal ibadat dan menderhakai pemimpin yang saleh adalah punca sebenar perpecahan dan fitnah. Makna mengabaikan sunnah, berani melakukan bid'ah dalam hal ibadat dan derhaka pada pemimpin yang saleh, inilah sebenarnya punca perpecahan dan fitnah. Yang ke-8, jalan selamat semasa berlaku pertelingkahan adalah hanya dengan kembali pada Al-Quran dan As-Sunnah. Di samping dua lagi, yang lain itu sebagai, kita kata, sebagai ikutan kepada Al-Quran dan Sunnah. Ijma' dan qiyas lah. Itu ikutan ni. Ikutan. Mana ni? Asalnya Quran dan Sunnah. Ijma' dan qiyas itu dia sebagai ikutan kepada Quran dan Sunnah. Di jalan selamatnya begitu dah. Jadi bila tak berlaku perubahan, tak boleh. Kalau berlaku perubahan, mana tempat dia rujuknya? Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ke-9, wajib mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sunnah para sahabat radhiyallahu anhum, khususnya khalifah 4 yang terawal itu, berdasarkan kepada pengakuan Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri. Jadi ikut sunnah Nabi dan sunnah sahabat secara keseluruhan itu malih. Hak lebih lagi secara khususnya kalau bab sahabat ni 4 orang. Bermula daripada Abu Bakar As-Siddiq sampai kepada Sayyidina Ali itu, itu secara khususnya tu. Yang ke-10, mana harus berkhutbah selain khutbah khusus 2 hari raya dan khutbah Jumaat. Kita boleh nak khutbah. Khutbah maksudnya dengan ceramah lah, mana ceramah Nabi ada Nabi naik atas mimbar, tidak hari Jumaat dan tidak semasa solat 2 hari raya tu ada, boleh khutbah. Tapi khutbah tidak semestinya atas mimbar, tak mesti
boleh. Kita buat gaya ketubuh dengan baca, kita ikut rukun dia tu tak apa. Itu molek. Yang ke-11, yang terakhirnya, ikhtilaf itu buruk. Yakni perbezaan, percanggahan itu buruk jika ianya berpunca dari amalan bid'ah, hawa nafsu, kejahilan dan taklid buta. Kalau berlaku ikhtilaf perbezaan itu kerana berlaku sewenang-wenangnya benda bid'ah ini, dan kerana asal hawa nafsu, jahil dan taklid buta itu tak boleh. Sebab ada Nabi sebut al-ikhtilafu ummati ramah, walaupun hadis tu ada perbincangan khusus hadis tu. Tapi makna dia tu, perbezaan umatku adalah rahmat itu perbezaan dalam konteks sebab imam-imam kita tu lah perbezaan mazahib tu kan. Atas satu nas kadang tu macam-macam masalah. Satu nas. Itu maksud ikhtilaf tu rahmat tu. Jadi hak kata bid'ah ni mana perbezaan kerana tak ada nas. Hak adanya lagu lain. Jadi maknanya khilaf yang berlaku berasas kepada nas, ada nas, cuma kaedah memahami nas itu berbeza, berdasar kepada usul berbeza. Itu